Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita. Okey, pada episod yang pertama sempena musim PKP ni, kita terpaksa belajar kelas secara online lah. Okey, jadi untuk episod yang pertama ini kita akan membicarakan tentang nombor. Okey, bab nombor. Okey, dalam membicarakan bab nombor ni kita akan membincangkanlah beberapa perkara yang berkaitan dengan nombor. Okey, yang pertama perkataan adadun, yakni bilangan. Yang kedua ma'dudun, artinya benda yang dibilang. Okey, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, harus diingat, bab yang kita cerita sekarang ni masih lagi di bawah bab perkataan. Dia masih lagi perkataan Arab. Dalam perkataan Arab, apa yang harus kita ingat? Ada berapa jenis perkataan Arab? Ada 3 jenis perkataan Arab, iaitu ismun, fi'lun dan juga harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Ingat sampai kiamat. Taib. Kembali pada tajuk kita ini. Jadi kita harus kenal lah. Nombor ni ismun ke, fi'lun ke, harfun? Kalau kita nak kata dia fi'lun, kata kerja ke nombor ni? Tak ada kan? Kata huruf ke? Juga bukan yang kita hafal kan? Jadi maka dia adalah tergolong daripada perkataan ismun. Kenapa kita kena kenal dia ni ismun ke tidak? Nanti kita akan jumpalah pada perbahasan yang dalam selepas ini. Kenapa kita kena kenal dia ismun ke tidak? Dia ada kaitan dia dengan pelajaran yang lalu. Jadi sebabkan itu, selalu saya ingatkan kepada kamu semua, dalam cuti tu jangan lupa ulang kaji pelajaran, jangan lupa balik nota, jangan lupa membaca lah kerana apa yang telah berlalu tetap ada kaitan dengan masa sekarang. Jadi yang paling penting sekarang ni, sama-sama kita sebut adadun. Wa ma'dudun. Ingat sampai kiamat lah. Adadun artinya bilangan, ma'dudun artinya benda yang dibilang. Sekarang kita akan masuk satu persatu. Baki dia ni, kenapa saya tak letak baris dengan makna? Ni dalam episod yang kedua lah. Jadi sekarang ni kita masuk dalam bab al-adadu. Dekat sini saya sudah conteng siap-siap untuk mempercepatkan masa kita kat sini. Jadi yang pertama sekali, pada perkataan al-adadu, perkataan al-adadu ini berakhir dengan baris depan, ataupun orang kata baris satu je. Kenapa? Sebab di depannya didahului oleh alif lam. Jadi bila ada alif lam, maka dia jadi al-adadu. Asalnya adalah adadun. Kita tukarkan jenis dia daripada kata nama am kepada kata nama khas. Kenapa saya letak kata nama khas? Sebab dia jadi tajuk kita kat sini. Seterusnya pada slide ini juga saya ada tulis satu lagi perkataan baru,
Nama dia Al-Arqamu. Okey, yang saya bulat sekarang ni. Apa itu Al-Arqamu? Saya tukarlah pen dengan warna lain, warna hijau. Okey, Al-Arqamu ini adalah jamak bagi perkataan Al-Raqmu. Al-Raqmu artinya nombor. Okey. Apa maksud jamak? Jamak ni artinya banyak lah. Artinya kat sini nombor-nombor. Bila jadi tajuk, saya tukar dia dalam bentuk kata nama khas lah. Kalau dia jadi dalam sekadar cerita biasa, saya akan tulis dalam bentuk nakirah lah, kata nama am, Raqmun. Tiada alif lam, dia akan ada tanwin. Ada alif lam, tiada tanwin. Okey, macam tu. Okey, jadi dekat sini kita tengok dulu nombor-nombor. Saya ada tulis. Saya ada tulis kat sini. Ada R, ada huruf Ain. R ini mewakili huruf Rumi. Okey, ataupun huruf yang kamu biasalah. Saya tulis kat sini nombor dia daripada 0 hingga 9. Ni bentuk dia. Dan di bawah ni, ini pula adalah bentuk-bentuk nombor Arab. Okey, nak buat dia mudah je. Kita tengok perbandingan dia, tak banyak je beza. Kan, 1 hampir sama, 2 terbalikkan dia je, 3 pun terbalikkan je, ada ekor ya. 4 beza sikit, macam nombor 3 terbalik. Okey, 5 beza sikit, sama macam nombor 0 tapi kecil sikit. Okey, 6 ada lagi persamaan dia sikit, tapi dia lebih kepada nombor 2 tapi berlawanan bentuk. 7 kita tunggangkan, sama kan bentuk dia. Okey, 8 lawan pada nombor 7. 9 sama. Okey, itu bentuk asas dia. Sekarang dekat di bawah ni pula, dekat sini saya menunjukkan perbandingan lah, nak tulis macam mana nak tulis nombor Arab kalau lebih daripada bilangan 9 kan. Contohnya 1451. Sebenarnya susunan dia sama sahaja, cuma kita tukar bentuk dia kepada tulisan Arab lah. Nombor 4, 5 tu bentuk dia kan tak sama, jadi kita tukarkan saja. Satu sama je bentuk. Okey, kemudian dekat sini ada HBT ni apa ni? Hebat kah? Bukan. Okey, tapi kat sini saya nak cerita tentang tarikh. Kalau susunan tarikh, kalau dalam bentuk Rumi, okey, R kat sini yang atas ni, dia mula dengan H dahulu. HBT. Kenapa? Kerana dia bertulisan biasa, tulisan Rumi, kita mula daripada kiri ke kanan. Jadi hari, bulan, tahun. Contohnya dekat bawah ni saya tulis 19 hari bulan 10 2020 kan. Kalau yang Arab punya sama juga, HBT juga. Cuma kalau kita tengok dari atas ni nampak macam terbalik lah. Kenapa? Sebab tulisan Arab ni dia mula daripada kanan ke kiri. Jadi hari tu kita mula dahulu. Kita tengok kat sini 19 hari bulan 10 2020. Okey, seterusnya selesai sudah bab cara menulis nombor. Mudah sahaja. Nanti kamu praktis, kamu salin sahaja bentuk dia. Seperti yang saya bagi dekat sini lah. Okey, jadi seterusnya kita akan masuk pada bahagian ismuhu. Okey, ismuhu artinya nama dia. Kita dah tulis dah bentuk dia, tapi nama tak tahu lagi kan. Kalau nombor dalam bahasa Melayu kita dah tahu dah, bentuk dah tahu, nama pun dah tahu. Nama dia
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi macam mana dalam bahasa Arab? Okey, dalam bahasa Arab inilah tulisan dia. Cara baca dia, okey, saya mula dengan ni lah, sifrun. Okey, sama-sama sifrun. Bentuk dia kamu titik je. Titik ya. Saya bagi contoh dengan apa? Pen hitam lah. Sifrun. Titik ya. Kamu titik macam tu. Kalau satu, wahidun. Kalau dua, isnani. Kalau tiga, salasatun. Empat, arba'atun. Lima, khamsatun. Enam, sittatun. Tujuh, sab'atun. Tengok. Sambil-sambil tengok cara saya tulis nombor macam mana. Okey, 8, samaniyatun. Okey, tis'atun. Okey, last kali, asyaratun. Okey, sifrun, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Okey, last. Sifrun, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Okey, jadi itulah bunyi-bunyi nama nombor dalam bahasa Arab. Dan itulah juga bentuk dia lah. Bentuk dia jadi saya harap kamu dapat hafal lah nombor-nombor ni. Sebab penting. Nombor ni antara bab yang terpenting lah. Bab asas lah kalau orang kata. Bab belajar nombor ni benda asas dalam bahasa. Bila kita belajar bahasa asing ni, terpaksalah kita menghafal, memperbanyakkan kosakata kita kalau nak buat ayat kan. Okey, selesai sudah bahagian yang pertama, iaitu al-adadu, yakni bilangan. Tentang bilangan. Bilangan ni, bilangan dengan nombor ni benda yang saling berkait lah. Okey, kadang-kadang nombor tu kita istilahkan jadi bilangan kan. Okey, sekarang kita akan tengok apa pula al-ma'dud. Okey, al-ma'dud artinya benda yang dibilang. Okey, tapi dekat sini saya lebih nak cerita perubahan yang terjadi lah. Okey, antara 1 hingga 10 ni. Okey, bila ada berkait dengan benda, kita datangkan benda dengan nombor dia sekali. Contohnya sebatang pen kan. Sebatang pen. Okey, 2 batang pen. Ni kalau dalam bahasa Melayu lah. 3 batang pen. Okey, kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, okey, dia hanya berubah pada perkataan pertama je. 1, 2, 3 tu je. Batang dengan pen tu sama je kedudukan dia kan. Okey, tapi untuk bahasa Arab ni, saya kalau kamu tengok nombor ni, saya ada bagi 3 nombor kan. 1, 2, 3 hingga 10. Okey, jadi untuk ni ada sebab dia lah kenapa saya buat macam ni. Sebab dia
dia ada perbezaan dari segi nak buat perkataan dia lah, susunan perkataan dia, baris dia dan sifat dia lah. Okey, jadi seperti yang kita tahu, okey, kalau sebenarnya dalam basic buat ayat, okey, saya pernah cerita cara nak buat ayat. Kalau depan dia lelaki, belakang dia mesti lelaki, perempuan mesti perempuan. Okey, tapi dekat sini ada sedikit beza dia. Okey, yang mana ada yang ikut, ada yang tak ikut. Jadi kita nak tengok lah yang mana yang tak ikut, mana yang ikut. Okey, jadi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ma'dud ini, saya datangkan pada kamu. Okey, saya padamkan dululah yang saya dah conteng ni. Saya datangkan pada kamu, saya akan salin balik, padam salin balik. Okey, kita besarkan. Okey, jadi untuk kat sini saya ada tulis L dengan P, artinya saya datangkan dua contoh perkataan lah, muzakkar dengan muannas. Apa itu muzakkar, apa itu muannas? Muzakkar lelaki, muannas perempuan. Okey, jadi saya datangkan dengan perkataan pelajar lah, kan? Talibun. Okey, dan perempuan saya datangkan perkataan talibatun. Okey, perkataan talibun artinya seorang pelajar lelaki. Talibatun artinya perkataan seorang pelajar perempuan. Sebenarnya kalau kita ingat kembali pada nota tentang kata nama, okey, sebab tu saya ingatkan pada kamu nombor ni bab apa, kata nama, jenis kata apa, kata nama kah, kata kerja kah, kata huruf, kan? Sebab dia ada kaitan kat sini lah. Sebenarnya kalau kita dah ingat lagi tentang bab kata nama ni, dia ada perbahasan dia tentang bilangan, adadun. Ada perbahasan dia tentang jantina, muzakkar, muannas. Muzakkar, muannas tu macam saya kata tadilah, biasanya kita buat ayat, kalau depan dia lelaki, yang belakang dia kena lelaki. Lelaki-lelaki ni apa? Perkataan lah. Perempuan-perempuan ni pun perkataan sebenarnya. Okey, dan dia ada 4 lah bab. Ada yang kata nama am, kata nama khas, dan last sekali bab i'rab, baris. Yang bab baris kita tak belajar, bab am dengan khas kita tak masuk lebih dalam lah kat sini. Okey, tapi yang penting kita kena kenal lah yang mana satu muzakkar, mana satu muannas. Untuk nak buat ayat bahasa Arab berkait dengan nombor ni, kalau bahasa Melayu kita tengok sebatang pen, dua batang pen, tiga batang pen. Hanya perubahan berlaku pada bilangan sahaja, 1, 2, 3. Tapi pada bahasa Arab, kita nak buat macam tu, kita akan tengok dulu benda ni. Pen ni kita tengok dulu jantina dia. Kita kena tengok jantina ma'dud. Okey, contohnya talibun dengan talibatun. Okey, talibun dengan talibatun ni sebenarnya kalau kita dah belajar, kita dah tahu dia ni satu orang. Tapi kita nak kukuhkan lagi, kita nak ingatkan lagi pada orang yang lain, sebenarnya dia adalah seorang pelajar lelaki. Okey, jadi kita kena tulis,
Okey, untuk bilangan 1 dengan 2, cara dia nak buat, kita mula dengan maksud dulu. Okey. Macam mana ni? Kita tengok pada muka surat 20 dalam nota. Yang saya bagi kat kamu. Okey, untuk bilangan 1 dengan 2, dia mula dengan 1 dan 2. Dia mula dengan benda dahulu. Okey. Benda dahulu baru nombor. Okey. Contohnya kat sini talibun, saya salin balik. Dengan talibatun ni saya salin balik. Okey, bilangan 1 tadi kita dah tahu 1 dalam bahasa Arab iaitu wahidun. Okey, jadi talibun wahidun. Kalau bilangan 1, dia akan ikut jantina dia. Mula dengan benda. Okey, dan yang kedua, dia akan ikut jantina dia. Tengok yang ni tak ada ta marbutah. Yang lelaki, kita tahu dia lelaki, tak ada ta marbutah. Okey. Yang jadi perkataan yang kedua, nombor dia mesti tak ada ta marbutah jugalah. Tapi kalau untuk perempuan, talibatun, nombor itu akan jadi perubahan. Dia akan jadi wahidatun. Kenapa? Okey, sebab di depan dia ada tanda ta marbutah, maka dia pun kena ada ta marbutah. Artinya dia kena jadi perempuan lah. Okey. Ni bab nak buat ayat bahasa Arab lah. Okey, seterusnya kalau nak buat bilangan 2. Okey, bilangan 2. Okey, sebenarnya penting kat sini saya end slide dulu. Okey, end show kat sini. Okey, saya tambah buka nota. Pada muka surat 20 ni. Saya dah conteng-conteng dah kat sini. Syarat kat sini pada muka surat 20 saya cerita tentang kaedah. Ni al-kaedah. Kaedah ni artinya kaedah lah. Kaedah nak buat tentang nombor, bab nombor. Okey. Untuk bilangan, sebenarnya kita tak letak pun tak apa. Syarat dia yang pertama mesti yutabik. Yutabik artinya dia ikut jantina lelaki dengan perempuan. Yang kedua, dia tak disebut pun sebenarnya nombor ni. Kenapa? Sebab kita dah jelas dah tahu dia ni 1 dengan 2. Kita tengok perkataan tu pun kita dah tahu. Yang ni 1 ke 2 ke, ramai kan. Okey, tapi untuk maksud ni pula, sebab dia duduk kat depan, baris dia ni akan ikutlah keadaan dia macam mana. Okey, kedudukan dia dalam ayat. Kalau dia duduk kat depan, biasanya dengan baris depan lah. Kalau dia duduk di tengah, akan jadi baris atas lah kan. Kalau tak ada benda yang mengacau dia, ataupun depan dia ada kata huruf kan, jadi baris bawah macam tu. Okey, tapi untuk perkataan yang kedua, perkataan nombor dia akan ikut je lah. Kalau depan dia baris depan, depan juga. Kalau depan dia baris bawah, bawah juga. Okey. Kita tengok dekat contoh al-misal kat sini. Kita tengok al-misal kat sini. Kat sini ada satu kolom nama dia al-misal. Al-misal ni artinya contoh. Okey. Ja'a rajulun. Ja'at imra'atun. Dekat sini kita sudah tahu bilangan dia. Kita tak perlu datangkan nombor lagi. Sebab kita dah tahu rajulun ni 1 orang. Sebab dia tak ada tambahan di belakang dia.
Yang perempuan ni pun kita dah tahulah satu orang sebab tak ada ani ataupun una ataupun atu. Okey. Tapi untuk bilangan 2, syarat dia mesti mulhaq bil musanna. Sebab tu saya pisahkan 1 dengan 2 walaupun kat sini dia satu kaedah. Untuk bilangan 2 ni dia ada syarat tambahan mulhaq bil musanna, yakni maksud dia mesti ditukar dalam bentuk musanna lah. Macam mana nak tukar pada musanna? Mudah sahaja. Macam mana? Kita tambah ni. Okey, saya buat sini full balik. Okey, saya full. Okey, cara nak buat tambah jadi 2, benda ni talibun dengan talibatun yang dibilang kat sini ialah pelajar. Okey, pelajar ini mesti ditambah di hujung dia. Kita tukar baris akhir dia kepada baris atas. Lepas tu tambah nun. Alif dan nun. Yang saya kata ni tu. Jadi talibun akan jadi liba ni. Okey. Baris akhir dia tanwin un akan jadi ba ni. Okey. Samalah juga dengan talibatun akan jadi taliba. Ta ni kita akan buka dia sambung dengan alif. Ta ni. Okey, dan bilangan dia kalau yang lelaki isnani. Nombor 2 isnani. Kalau perempuan, tengok dia berakhir dengan ta ni. Ada ta. Kan? Jadi, untuk 2 pun kita akan datangkan dia. Isnatani. 2. Kalau untuk perempuan, dia jadi isnatani. Okey, tapi untuk 3 hingga 10, kalau rujuk pada nota tu, syarat dia menjadi yukhalifu. Yukhalifu artinya berlawan lah. Okey. Dia berlawan dekat sini jantina dengan benda. Sebab tu saya kata tadi, penting kamu tahu, kenal pasti jantina ni. Bab jantina, muzakkar, muannas ni kamu kena hadam lah betul-betul. Tengok perkataan tu dah kena tahu jantan betina dia. Kan? Dan nak buat untuk 3 hingga 10, kalau tadi 1 dengan 2 kita mula dengan benda dulu baru nombor. Tapi 3 hingga 10 ni dia mula dengan nombor dulu baru benda. Kenapa? Sebab kalau ikut syarat, okey, sekali lagi kita buka nota tadi. Tengok syarat yang 3 hingga 10. Hasbu mauqi'ihi minal i'rab, yakni dia mengikut kedudukannya dalam ayat. Sebab tu saya kata dia berada di depan. Dan salah satu lagi sebab membuktikan kenapa dia duduk kat depan, sebab benda ni akan menjadi mudhafun ilaih. Kalau kamu ingat dalam bab idhafah, mudhafun ilaih ni perkataan yang berada di belakang dan mesti baris bawah. Dan bila dia ni ada, perkataan yang pertama tu akan hilang sifat dia lah, sifat kata nama, iaitu alif lam dengan tanwin dua-dua. Sepatutnya saya kata bab kata nama ni nak kenal dia 2 tu je yang paling utama. Ada alif lam, ada tanwin. Patah tumbuh hilang berganti. Tapi dekat sini bila dia ada orang sandar dia tak ada ganti-ganti dah. Tak berganti lah sebab orang menyandar sudah kat dia. Okey.
Dan benda ni mesti menjadi jamak. Jam'un. Tak kira lah muzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, ataupun jamak taksir. Mesti dalam bentuk jamak dan mesti berbaris bawah. Itu syarat dia. Sebagai contoh dekat sini, ja'a salah satu rijalin. Kita tengok asal perkataan rajul, rijal ni adalah rajulun. Rajulun. Rijal ini adalah jamak bagi rajulun. Sepatutnya dia baris rijalun. Tapi sebabkan dia menjadi mudhafun ilaih, maka dia jadi baris bawah. Dan kita tengok kata nombor sebelum dia, iaitu nombor 3, salah satu. Kita tengok kat sini, rijalun ni artinya orang lelaki. Lelaki, tapi nombor dia akan jadi perempuan. Dia berlawanan jantina. Ni maksud saya kata tadi. Dia berlawanan, yukhalifu. Dan salah satu ni dia hilang sifat kata nama. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Sepatutnya salah satu ataupun as-salah satu. Tapi sebab dia kena sandar oleh rijal, maka hilang sifat dia. Sama juga dengan talibatin. Sebelum dia kita tengok tak ada ta dia. Kenapa? Sebab benda tu perempuan, maka nombor tu jadi lelaki. Hilang ta marbutah dia. Jadi contoh kat sini nak mudah kamu nampak, saya tulis kat sini sekali lagi. Contohnya tadi nombor 3 dah ada, nombor 4. Saya datangkan nombor 4. 4 dalam bahasa Arab tadi kita belajar apa? Arba'atun. Arba'atun. Saya besarkan balik. Arba'atun. Tapi ta ni kita nanti dulu baris dia. Asalnya tun, tanwin macam ni. Tapi kat sini dia tinggal satu sahaja. Kenapa? Sebab syarat dia perkataan yang kedua ni, talibun ni akan jadi, contohnya jadi tullabin. Perkataan kedua dia ni dah jadi baris bawah. Orang kata dah menyandar. Menyandar pada dia. Maka dia hilang sifat kata nama lah. Sepatutnya arba'atun jadi arba'atu. Sama juga dengan ni. Kalau kita tengok tadi, tullabin ni artinya pelajar-pelajar lah, ramai. Dia berlawanan jantina. Sudah. Kalau untuk perempuan, dia akan jadi arba'u. Dia hilang ta marbutah dia sebab yang ini dia lawan sifat yang perempuan. Ta libatin. Begitu sahaja. Samalah juga sampailah bilangan 10. Contohnya asyaratu tullabin. Kalau yang ini dia akan jadi asyaru talibatin. Begitu sahaja bab nombor ni. Jadi sebagai latihan kamu, nanti pastikan kamu hafal ni bahagian ismuhu dan juga bentuk-bentuk nombor lah dalam bahasa Arab. Dan juga kamu ubah jantina nombor ni kalau boleh.
Selain daripada kosong ni, kamu ubah jantina wahidun sampailah asyara. Asyaratun. Ubah. Jadi itu sahaja daripada saya untuk minggu ini. Nanti kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Dan sekiranya ada sebarang soalan, boleh tanya saya pada ruangan komen. Itu sahaja untuk sekali ini. Sekian. Terima kasih.